Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okay, selamat kembali. Welcome back to our class ARS 2013, Introduction to Retailing. Okay, ARS kelas kita ARS 203. Okay, pengenalan kepada retailing, kepada peruncitan. Okay, so kita dah sampai kepada chapter 6. Okay, iaitu berkaitan dengan tajuknya adalah legal dan ethical behaviour. Jadi chapter ni akan membincangkan tentang perkara-perkara ethical ataupun etika-etika yang perlu ada di dalam industri peruncitan. Semasa kita menjalankan perniagaan peruncitan, apakah etika-etika, apakah undang-undang undang-undang yang ada yang akan sepatutnya lah mengawal selia dari segi kita punya behavior. Sorry. Okay, learning outcome at the end of the chapter, you should be able to explain the constraint that affects a retailer's pricing decision. Okay, maknanya untuk menerangkan tentang constraint yang memberi kesan kepada keputusan dari segi retailing pricing decision. And then describe illegal activities in promotion. Okay, aktiviti yang tidak sepatutnya dalam promosi. And then explain how the retailer should conduct business ethically. Discuss the unethical conduct that may harm the retail supply chain member relationship. So saya rasa saya ada discuss pada topik yang lepas, pada chapter yang lepas tentang dari segi hubungan antara retailer dengan supply chain member. And then explain how ethical issues will influence customer buying behavior. Okay, so ini adalah dia punya learning outcome, ada 5. So I hope that by end of the chapter, tuan-tuan semua, adik-adik, kakak-kakak semua, should able, sepatutnya bolehlah menerangkan, menjelaskan, menerangkan, membincangkan dan juga menerangkan tentang perkara-perkara yang ada dalam kita punya learning outcome. Okay, ada 4 area yang sepatutnya dilihat oleh para peruncit ataupun retailer yang bersangkutan dengan isu-isu ethical yang mungkin akan mempengaruhi yang boleh mempengaruhi dari segi proses membuat keputusan sesuatu peruncit ataupun sesuatu retailers. Kita ada 4 constraint. Ada 4 area, ada 4 area ataupun constraint yang berkait dengan ethical issues yang mungkin memberi mempengaruhi dari segi proses-proses keputusan peruncit. Ianya adalah pricing constraint, dari segi penletakhargaan ataupun tak tahu hargalah, keputusan berkaitan harga. And then dari segi promotion constraint, and then supply chain constraint, and also dan juga product constraint. Dari segi pricing constraint, retailers must determine, maknanya peruncit mesti sepatutnya memastikan, menentukan dan melaksanakan, maknanya the right pricing strategies in order to generate revenue for the company. Ini maknalah sepatutnya maknanya semua retailer sepatutnya dah mempunyai strategi pricing mereka yang boleh memberikan hasil kepada syarikat mereka lah. Bagaimanapun ada 4 constraint yang keep retailers from having flexibility in pricing decision. Ada 4 constraint. Constraint ni maknanya constraint lah. Sekejap constraint ni kekangan so maknanya ada 4 kekangan yang boleh yang boleh menghalang retailers ataupun peruncit dari
mempunyai flexibility dalam pricing decisions. Okey, satunya adalah horizontal price fixing. Vertical price fixing, deceptive pricing, dan juga predatory pricing. Okay, so horizontal price fixing, fixing occurs when a group of competing retailers set agreement to sell the same product at a similar price. So maknanya ada group, maknanya katalah ada sekumpulan peruncit-peruncit, peniaga-peniaga peruncutan, pengusaha-pengusaha peruncutan yang berkompet ataupun bersaing. So mereka masakan bila kalau mereka bersaing tu lebih mudaratkan, maka mereka berpakat berpakat untuk menetapkan harga yang sama bagi semua yang berpakat ni lah. So biasanya kalau ada pakat ni, ada dua cara lah. Kalau kata mereka ni membuat atau kartel, semaknanya ada apa ni? Mereka bertindak sebagai kartel. Kartel maknanya adalah loose agreement satu grup, dan mereka menetapkan harga yang lebih tinggi, yang boleh menjadikan pengguna atau pembeli tidak mempunyai pilihan. So maknanya kalau ada dalam maknanya limited lah. Kalau ada 10 retailer yang menjual barang yang sama ataupun barang-barang seakan sama, and then semua berpakat. So of course lah, bila dia pakat ni, dia tak akan jual pada harga yang rendah. Dia akan jual pada harga yang lebih tinggi. So maknanya pada masa tu pelanggan tak mempunyai pilihan, jadi terpaksa membeli. Contohnya kalau pada setiap musim perayaan, so grup-grup bukan retailer, pemborong ke apa, pekebun, maknanya pemborong ke apa yang sama ni, berpakat untuk menaikkan harga. Semuanya menaikkan harga pada satu harga yang mereka persetujui. So akhirnya, disebabkan pengguna masa musim perayaan nak membeli ayam, nak mengkonsum ayam, maknanya tak mempunyai pilihan, maka mereka terpaksa membeli juga pada harga yang lebih tinggi. Ini contohlah. So contohlah. So tapi biasanya kalau tentang ayam ni, biasanya kerajaan dah ambil tindakan lah untuk mengelakkan berlaku seperti ni. Dalam satu keadaan pula, horizontal price fixing ni, dia antara sekumpulan pengusaha peruncitan, mungkin untuk nak menghindarkan lain-lain pesaing yang mungkin lebih kecil daripada mereka. Jadi mereka mungkin berpakat untuk fix harga pada harga yang lebih rendah daripada pesaing-pesaing mereka yang tak masuk dalam pakatan ni. So ini secara tak langsung akan menyebabkan pesaing-pesaing mereka yang kecil-kecil ni tidak dapat bersaing dengan mereka pada jangka masa panjang lah. So inilah macam mana dari segi kekangan-kekangan yang mungkin ataupun mendatangkan dari segi isu etika dari segi pricing constraint, kekangan-kekangan dalam yang seterusnya adalah dari segi vertical price fixing. Vertical occurs when a retailer collaborate with the manufacturer or wholesaler to resell an item at an agreed on price. Maknanya mungkin ada seorang retailer yang besar yang control the market, berpakat dengan manufacturer ataupun wholesaler ke distributor untuk menjual item pada harga yang mungkin setujui antara mereka. So macam tadi pun, macam daripada horizontal pricing, dia tertakluk pada Competition Act Act 712. So kalau berlaku seperti ini, maka peniaga ataupun
retailer telah melakukan kesalahan. Okey, so maknanya kalau boleh dibuktikan, maka boleh mungkin didenda lah, di bawah Competition Act Akta Persaingan Akta 7112. So ini keadaan bagaimana perpakatan antara seseorang ataupun sebuah retailer ataupun berpakat. So makna menjual satu item. So of course lah. Benda ni memang ada berlaku. Kalau biasanya dalam untuk mendapatkan kontrak-kontrak, mana retailer bukan dekat retailer macam mendapat kontrak. Maknanya seorang yang nak masuk kontrak ni, nak masuk tender, dan berpakat dengan supplier, untuk meletakkan harga yang lebih tinggi kepada pesaing-pesaing, yang mungkin akan bertanyakan tentang barangan yang dijual tu. So maknanya bila pesaing ni dapat harga yang lebih tinggi daripada supplier ataupun producer, mereka of course lah, mereka bila masuk tender tu, harga mereka akan lebih tinggi daripada yang orang yang pakat tadi lah. So of course orang yang dah pakat tadi akan memenangi tender tersebut kerana dapat mendapat barang yang lebih murah daripada producer ataupun supplier tadi. Ini berlaku, ada berlaku. So macam retailer pun boleh juga berpakat, boleh dapat, mungkin berunding untuk mendapatkan harga yang lebih baik bagi seorang retailer. Dan untuk retailer lain, retailer akan menjual pada harga yang mungkin lebih tinggi daripada retailer yang berpakat dengan tadi. So of course lah, maknanya retailer yang pakat ni akan dapat menjual barangan tersebut pada harga yang lebih rendah daripada pesaing-pesaing mereka. So ini juga adalah satu isu ethical, yang tidak dibenarkan di bawah Akta Persaingan Akta atau Competition Act 712. Sebab tu sekarang ni kalau biasanya dari segi producer ni, bila dia keluarkan barang ataupun dia jual barang, dia dah ada RRP lah, recommended retail price. So itulah biasanya harga yang direkomendkan untuk dijual. Dan terpulang lah kepada retailer sama ada dia nak menjual dengan harga lebih tinggi ataupun lebih rendah. So kalau dijual lebih rendah daripada RRP, so maknanya dia punya keuntungan akan jadi semakin lebih semakin sedikit lah. So kalau dia jual lebih mahal, mungkin kalau tempat yang tak ada pilihan, orang akan membeli lah. So dapat untung yang lebih. Tapi biasanya mereka akan ikut kepada RRP, yang recommend oleh pengeluar lah. Dan yang seterusnya adalah deceptive pricing. So advertise product at low price and fail to disclose extra fees, such as in the advertisement to attract customer into the store. Dia lah. Yang ni selalu kita rasanya kita ada jumpa lah. Saya tak ingat lah kalau kita ada jumpa kat kedai-kedai. Tapi yang selalu kita jumpa, kita tengah drive, nampak durian, durian murah, RM1 satu biji. Jadi kita ni pun, wah, murah lah ni. Dan bila kita berhenti, rupanya RM1 satu biji itu adalah durian yang tak elok. So durian yang elok harganya mungkin dah sampai RM10-30 satu kilo. So cara dia adalah taktik nak suruh kita berhenti. So ni adalah satu juga deceptive pricing. Tapi malangnya tak ada tengok benda-benda ni tak ada tangkap pula. Tapi sepatutnya benda ni adalah satu benda yang tak beretika lah. Memang ada juga orang marah kalau kita tengok pengguna-pengguna sekadar tahu juga taktik ni. Maknanya pengguna pun dah tahulah. So bila dia buat gini, lama-lama akan memberikan kesan yang tak baik juga kepada penjual sebenarnya. So bila taktik ni pengguna dah tahu, dia takkan berhenti lah. Dia kata dia tahu lah tipu ni pricing. Untuk outlet-outlet tak pasti ada ke tak. Mungkin kita boleh nanti cari contoh ni macam mana yang dikatakan menggunakan deceptive pricing. Biasanya dalam advertisement ataupun masa semua promosi. And then dari segi predatory pricing,
Predatory is a legal pricing tactic used by retailers to eliminate competition for the market and deter others from entering. Okay, so yang ini yang deceptive tadi, okay, dikawal sedia oleh Consumer Protection Act 1999. So maknanya kalau ada penjual, okay, yang meletakkan harga yang mengelirukan, misleading, okay, maka dia juga boleh dihukum di bawah Akta Perlindungan Pengguna 1999. And then dari segi predatory pricing, okay, ni mungkin akan ada yang pengguna retailer yang besar, okay, ada dia nak bunuh dia nak eliminate competition, okay, especially okay, mungkin retailer yang kecil tu, okay, dengan mainkan harga lah, dengan mainkan harga. So maknanya kalau retailer yang besar ni, okay, dia mempunyai resource yang banyak, modal yang besar. So maknanya kalau dia turunkan harga, okay, below daripada dia punya competition pun, okay, selama 6 bulan mereka masih boleh bertahan lagi. Tapi bagi retailer peniaga-peniaga kecil ni, okay, 6 bulan terpaksa menurunkan harga pada satu paras, okay, yang mungkin memakan dari segi kos dia, dia akan memberi kesan yang buruk lah. Okay, so maknanya dia tak boleh nak compete. So dalam tempoh 6 bulan, okay, sama ada pesaing kecil akan menghadapi kerugian, dan juga mungkin kemudahan dari menutup perniagaan lah. So ini dia kata predatory pricing, to eliminate competition and deter others from entering. And then kita ada promotion constraint. Okay, di sini dari segi promotion constraint, tadi dari segi pricing constraint. So yang ni adalah dari segi promotion, okay, constraint. Okay, kita ada 3, okay, deceitful diversion of patronage, okay, deceptive advertising, and then deceptive, okay, sales practices lah. So maknanya kalau deceitful, okay, diversion of patronage, maknanya kita, okay, memberikan okey, maknanya dari segi seorang pengusaha, okey, ataupun peniaga memberikan maklumat yang salah ataupun maklumat yang misleading, okey, tentang sesuatu pesaing. So maknanya dengan tujuan nak divert customers from the customer kedas ataupun outlet lah, okay. So inilah. So benda ni kat Malaysia mungkin boleh berlaku lah. Okay, dia tak semestinya secara direct. Okay, secara direct maknanya peniaga tu okay, memberikan memburukkan okay, produk ataupun kedai orang lain. Tapi dalam zaman social media ni, okay, dia boleh mungkin menggunakan lah, okay, pembeli ke, consumer ke. Sekarang kita tengok dah banyak dah kes. Dah banyak kes. Kita tak tahulah sama ada memang betul ke dibuat oleh peniaga tu ataupun mungkin ada konspirasi. Okey, di mana kalau ada silap sikit, okey, akan keluarlah dekat Facebook ke apa, okey, peniaga ni macam inilah. So jadi benda tu boleh berlaku, okey, secara semada direct ataupun mungkin juga dengan bantuan. Okey, kalau dia kata menggunakan kononnya pengguna, pembeli lain, okey, maknanya tak nampak macam dia lah. Tapi maknanya secara tak langsung kalau ada pengguna lain, pembeli lain memburukkan, okay, jadi orang lain mungkin terpengaruh lah. Dan dia juga maknanya tak mengaitkan dari segi retailer itu secara direct bahawa dia yang mengeluarkan dari segi maklumat salah, okay, ataupun maklumat yang memburukkan pesaing dia lah. So ini adalah juga satu yang tak beretika, yang juga menyalahi dari segi etika ni. And then yang kedua adalah dari segi deceptive advertising. Okay, so ni banyak juga. So ada juga yang setengahnya dikawal oleh Kementerian Kesihatan, especially dari segi ubat-ubat yang produk-produk berkaitan dengan supplementary. Okay, ada juga yang kita tengok yang artis, okay, terkena juga, okay, produk yang terpaksa ataupun didenda ataupun ditarik, okay, kerana buat claim yang bukan-bukan. Sepatutnya dia sebagai
suplemen, minuman kesihatan, okey, maka dia claim bahawa minumannya boleh mengubat penyakit itu, penyakit ini. So benda ni memang tak, okey, maknanya tak boleh lah, deceptive. Bagi orang-orang yang mungkin sakit, mungkin dia desperate, terpengaruh dengan alat ni, baru dia percaya bahawa dengan minum air tersebut, ataupun produk tersebut consume, maka penyakitnya boleh baik. Biasa orang sakit ni dia very desperate, dia sanggup cuba apa juga. Dan orang boleh claim macam-macam, dia akan cuba juga. So maknanya ni adalah satu contoh deceptive advertising. So pengiklanan yang mengelirukan. Dan dari segi deceptive sales practice, maknanya dari segi sale, kalau kita buat assessment, buat retailer acts unfairly atau omit key facts during sales presentation ataupun dalam advertisement. So biasa dalam advertisement ni kalau kita kena baca betul ni ada fine print tu. Dia tak kata deceptive lah, tapi fine print ni, tulisan yang kecil ni, biasanya orang, kita punya customer tak baca lah. Sebab tu kalau biasa kita nasihatkan bahawa orang baca betul-betul the fine print. Dia tak deceptive, tapi tu adalah satu taktik sebenarnya. Dia tahu dari segi kita punya behavior, psikologi. So dia letak fine print. Sebab tu kalau selalu biasanya kita nasihatkan baca fine print. So, tapi ada jugalah, dia juga mengomit key fact, fakta-fakta. Dia katalah minuman ni macam gini, minuman kesihatan macam gini. Tapi tak ceritakan tentang side effect dia. So ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada mungkin pengguna. Ini adalah segi deceptive sales practice. It may also occur when salesmen fail to disclose vital fact in credit contract to customers. So ada juga mungkin dalam segi kontrak, mungkin dari segi awalnya dia kata dari segi fixed rate, lupa dari segi floating dan sebagainya. Masa awal macam gini, dan bila dah sign kontrak, ada macam-macam pula yang ditambahnya. So maknanya tak disclose. Maknanya ini ada satu juga bentuk deceptive sales practice. And then tadi ada dari segi promotion, and then kita pergi kepada product constraint. Yang satu adalah dari segi product safety. So retailers are responsible to ensure customers are protected from the product atau services they sell and that they do not endanger customers. So inilah. So kalau kita berjual barang mainan, mana kita kena pastikan bahawa mainan tersebut adalah selamat untuk kanak-kanak. Kita banyak juga kes. Kalau di Amerika sana, barang-barang mainan ditarik balik. Kerana design dia tu boleh membahayakan kanak-kanak. Kita ada juga kes-kes, kereta juga ditarik balik sebab terdapatnya defect. Ada sekali tu dulu saya tak ingat jenama apa, ditarik balik sebab dia punya airbag. Airbag boleh keluar secara tiba-tiba, walaupun tanpa kemalangan, yang boleh membahayakan dari segi pemandu lah. So maknanya lepas tu dia tarik balik semua. And then ada juga bahan-bahan makanan yang juga sangat boleh memberikan kesan bahaya, seperti jelly. So jelly itu kanak-kanak suka jelly itu, tapi bentuknya macam begitu boleh menyebabkan kanak-kanak kecil ni tercekik sebab dia benda tu liat. So dia boleh tersekat dalam tekak dan boleh buat kanak-kanak tercekik. So jadi kita kena siapkan bahawa barang makanan tersebut sepatutnya diberi kepada kanak-kanak dan diselia oleh orang dewasa. Jadi kita sebagai peruncit juga kena memastikan bahawa barang-barang yang kita jual tidak adalah selamat. Dan kita juga bertanggungjawablah memberikan nasihat kepada kita punya pengguna tentang ciri-ciri keselamatan yang ada pada satu produk yang perlu diambil berat, especially yang melibatkan kanak-kanak lah. Maknanya kena diawasi oleh orang-orang dewasa. Retailers must also choose reputable suppliers, so yang menawarkan produk berkualiti, dan avoid manufacturer yang have not certified their product safety. So kalau boleh kita ambil yang berkualiti lah, yang ada certification bahawa produk dia adalah selamat lah. Ni nak mengelakkan juga
Okey, kalau kat sini belum ada lagi, jarang-jarang lah dari segi retailer kena saman ataupun pengeluar kena saman. Tapi kat US tu, okey, jika berlaku sesuatu yang boleh okey mengancam keselamatan ataupun mencederakan, okey, memberi kesan kepada pengguna yang menggunakan barangan mereka, okey, mereka akan berhadapan dengan tindakan perundangan. Bukan hanya setakat pada producer. Okey, dengan retailer sekali boleh kena saman oleh pengguna disebabkan dari segi produk-produk yang kualitinya ataupun keselamatannya tidak terjamin ataupun boleh memberi kesan produk yang memberi kesan kepada pengguna disebabkan keselamatan. So kena hati-hatilah. And then dari segi product liability, okay, retailers have to be able to predict how product might be used atau explain the risk of misuse. Okay, kadang-kadang bukan misuse, orang tak tahu nak gunakan. So maknanya macam especially macam ubat-ubat. So kalau kata kena makan 2 biji, okay, orang dewasa, kanak-kanak makan 1 biji, okay, maka perlu jelaskan. So kalau ada orang mungkin dia kata dia nak makan, dia nak cepat baik. Dia kata kalau makan 2 biji ni dapat baik. So nak makan 4 biji. Jadi kena explain bahawa okay, mereka hanya boleh makan 2 biji sekali selepas makan untuk berapa jam. Okay, kalau mana makan lebih itu boleh overdose. Okay, jadi kita kena retailers kena pastikan bahawa produk-produk mempunyai penjelasan, label-label yang boleh memberi panduan kepada pengguna. Sama juga dengan produk-produk makanan. Ada juga bahan-bahan yang mungkin terlarang ataupun bahan-bahan yang mungkin memberi kesan alergik pada orang-orang alergik ataupun barang terlarang bagi setengah-setengah kepercayaan. Kalau kata pada orang Islam, lagi mungkin dari segi ingredient bahan-bahan tu mempunyai bahan-bahan yang mengandungi bahan-bahan yang terlarang dari segi Islam. So maknanya kena letakkan label sebegitulah. Sama juga kosmetik. Kosmetik maknanya kena beritahu apa bahan dia. Ada setengah orang, tak semua orang boleh menggunakan bahan kosmetik. Ada orang yang mungkin kulit dia sensitif kepada produk-produk tertentu ataupun bahan-bahan tertentu. So jadi kena explain betul-betul, labelkan betul-betul supaya pengguna faham bahawa produk-produk ini mengandungi bahan tertentu yang mungkin tidak sesuai untuk dia. And then kita ada supply chain constraint. So restriction can be classified into 4 areas, iaitu territorial limits, dual distribution. Ini kita dah discuss pada chapter yang lepas. And then exclusive dealing dan juga tying agreement. Territorial limits occur when a manufacturer or supplier limits the geographical area in which the retailer may want to resell its product. Ini ada memang ada setengah-setengah tu termasuk salesman lah. Salesman tu kadang-kadang dia biasanya dia diberikan kawasan-kawasan tertentu. Dia tak boleh masuk kawasan orang lain jual. So ni ada juga memberikan constraint kepada retailer yang mungkin terpaksa menjual mengikut kawasan-kawasan yang tertentu. Adalah sebab dia mungkin dari segi supplier ataupun manufacturer mempunyai rangkaian atau retailer lain so dia tak maulah sekarang ni, maknanya dia antara retailer ni compete dalam satu kawasan yang sama. So sebenarnya kadang-kadang tak bagus juga kalau kita compete sama retailer. So maknanya tak bagus juga kalau sesama retailer compete untuk menjual barang sama dalam kawasan yang kecil. Sebab tu ada setengahnya memberikan territorial limit. So walaupun kata kita nak nampak tidak vertikal, tapi sebenarnya ini bergantung juga pada strategi pengeluar ataupun producer. Biasanya kalau dalam franchise pun ada juga. Saya pernah tengok dulu case. Biasanya dalam franchise
agreement, okey, ditetapkan bahawa maknanya bila kita memilih lokasi, kita tak boleh berada dalam kawasan yang dekat, okey, dengan orang yang dah buka lah. So sebab kadang-kadang kita kena tengok jugalah, okey, dari segi target market kat situ, okey, market size kat situ. Okey, mungkin market size itu tak sesuai untuk beberapa penjual berada dalam kawasan tersebut. Okey, kita tak mahu nanti penjualnya ramai, customernya sikit. Sebab tu dia adakan territory limit. Okay, macam franchise. So, mungkin ada kawasan tu, market size dia sesuai hanya untuk satu outlet. Tapi ada juga kes, saya dengar dari segi franchisee komplain. Dia komplain kenapa franchisor benarkan franchisee lain buka dalam kawasan. Dan ini seperti saya kata tadi bergantung jugalah kepada strategi. Mungkin pihak franchisor masa awal-awal buka franchisee tersebut, kawasan tu tak ramai penduduk. And then after several years, kawasan tu bertambah ramai. Orang dah ramai, customer dah ramai. Dan satu outlet mungkin tak cukup lah. Jadi dia bolehlah buka another outlet untuk memenuhi permintaan pelanggan yang semakin ramai. Jadi ini isu-isu dalam territorial limits. Ada pros and cons dia lah. Tapi ada sebab lah kenapa territorial limit ni dilakukan. Ini dari segi dual distribution. Ni yang saya cakap hari itu. Pada chapter yang lepas. Multi-channel. Yang ini sebenarnya nak katakan isu etik tak juga. Sama juga. Dia bergantung kepada dari segi strategi. So kita sebuah manufacturer atau producer boleh menggunakan sebenarnya beberapa multi channel mengikut kesesuaian apa yang mereka sesuaikan sesuai. So zaman sekarang ni dengan penggunaan internet, e-commerce, memang banyak juga yang selain daripada menjual di outlet, banyak juga producer ataupun manufacturer menjual juga di internet. So maknanya boleh memberi memberi kesan juga ataupun memberi persaingan kepada retailer yang ada. Ada juga yang direct sell from factory. Ada factory outlet. Ada jual juga melalui retailer. So maknanya dia akan seolah nampak situ akan compete lah. Tapi biasanya benda ni adalah satu yang sekarang ni telah dibuat oleh banyak jugalah. So saya tak sure lah sama ni dari segi etika, melanggar etika tu ataupun ni adalah dari segi strategi perniagaan. Ini dari segi exclusive dealing. Maknanya eksklusif. Dia bagi kepada satu satu retailer eksklusif untuk menjual dia. Ataupun satu rangkaian retailer untuk menjual barang dia. Dia tak bagi orang lain lah. Ni boleh juga. Sebenarnya adalah eksklusif ni adalah satu yang juga biasa dilakukan eksklusif dealing. So dari segi constraint dia, dari segi etika dia, mungkin dia akan menidakkan orang lain lah, retailer lain yang juga ingin menjual barangan tersebut. Tapi ni depend lah pada strategi manufacturer ataupun producer ataupun wholesaler tu lah, macam mana dia nak menchannelkan barang dia. Exclusive dealing can be categorized two ways. One way, exclusive dealing. Weak manufacturer to give to exclusive distributor right. Ni lah. So kalau keadaan begini berlaku lah. Kalau keadaan berlaku, ni yang menimbulkan dari segi etika lah. Dari segi isu etika, kalau ada berlakunya, maknanya barang dia tak kuat. So maknanya dia bagi exclusive right, maknanya kepada sesuatu retailer lah. So maknanya dia nak barang dia diletak. So maknanya dia kata dia bagi eksklusif, maknanya orang lain tak ada jual. Hanya retailer tu aja yang jual. So jadi sebagai timbal balik untuk dia
retailer letakkan barang dia. Sedangkan barang dia itu taklah begitu strong. So tapi dia terdesak nak dapatkan tu, maka dia kata dia berikan exclusive distribution right kepada retailer tersebut. And then two-way exclusive, ni nampaklah jelas lah. Okay. So the manufacturer register something in return. So mereka nak minta balasan. Okay, kalau retailer nak exclusive right to sell its product. Ini nampak betul lah dari segi maknanya kalau ada balasan, maka itu adalah satu bentuk yang juga yang tidak beretika. And then tying agreement. So in the competitive market, a strong seller might use force buying as a method to gain sales. Mungkin manufacturer ni ada mempunyai produk dia, produk dia yang laku, laris, yang dikendaki ataupun memang demand oleh customer. Jadi kita pun nak jual lah. So kalau kita jual barang dia, kita dapat juga ada portion ataupun keuntungan daripada situ untuk kita. Sebab kalau lagi banyak ramai orang beli, maka retailer juga akan mendapat keuntungan daripada menjual barang pengeluaran tersebut lah, manufacturer. Tapi disebabkan barang dia ni laku, maka manufacturer meletakkan syarat bahawa kalau retailer nak jualkan barang dia, maka dia perlu juga mengambil barang mereka yang lain, barang pengeluaran yang lain yang kurang laku untuk dijual juga oleh retailer. Ini dia kata tying agreement. So of course lah, ini pun agak melanggar dari segi etika, sebab macam dia arm twisting. Cara dia macam arm twisting. Kau nak, kau ikut aku. Kalau tak nak, tak apa, ada ramai lain nak. Arm twisting. So maknanya kalau retailer ni terdesak juga, nakkan juga, maka dia terpaksa jugalah menerima dari segi syarat yang telah ditetapkan oleh pengeluar. And then kita pergi kepada ethics in retailing. Ethics adalah satu yang didefinisikan sebagai satu kod, nilai moral yang menentukan sama ada salah atau betul, apa yang tindakan yang dilakukan oleh manusia. Ethic would assist retailers in making. So maknanya dengan berdasarkan kita membuat keputusan, sama ada dari segi buying, selling, adalah berdasarkan etika-etika yang membendung kita dalam satu masyarakat tersebut. So etika ni boleh juga berbeza antara masyarakat. Tapi etika ni lah akan membendung kita membuat satu yang betul dalam kita punya industri peruncita. And then ethical behavior, antara gelagat-gelagat yang tidak digalakkan, yang menyalahi etika adalah dari segi bribery lah, rasuah ataupun korupsi. So maknanya kalau ada vendor atau producer nak letak barang, so maknanya letak barang ke satu retailer, maka dia mungkin memberikan hadiah, memberikan wang, especially mungkin pada purchasing officer, ataupun purchaser dalam satu retailing punya organisation. So jadi memberikan rasuah ataupun korupsi. Tak tahulah sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun yang bukan bentuk wang lah. Memberikan hadiah, memberikan entertainment, menanggung pembelanjaan percutian dan sebagainya. So banyaklah bentuk-bentuk bribery atau rasuah yang boleh dilakukan dalam sebagai balasan lah, sebagai balasan untuk membeli barang pengeluar tersebut. So jadi kita sebagai retailer, kalau ada seperti itu, maknanya kita terpaksa patutnya menolak lah kondak yang sebegini. Maknanya kita ambil barang dia berdasarkan dari segi barang dia bagus, barang dia boleh dijual, barang dia berkualiti, barang dia adalah yang dikendaki oleh
oleh pelanggan. Okey, barang dia yang boleh memenuhi dari segi kehendak dan keperluan pelanggan. So maknanya kita ambil barang dia bukan disebabkan bribery itu. So maknanya kalau ada yang menawarkan bribery ni, patutnya kita dah tolak awal-awal sebab mereka melakukan perniagaan yang tidak beretika. Dan dari segi chargeback, so maknanya retailer deduct, katalah vendor tu melanggar agreement, membuat sesuatu yang tidak menepati apa yang ditolak ni, dia cakap dengan dia, okeylah, tak apalah, kita akan tolak. So maknanya kita akan tolak apa yang diutangkan oleh vendor. Tapi ni biasa juga dibuat lah. So unless kalau vendor tu agree, tak ada masalah lah. Tapi kalau vendor tu tak agree, so maknanya kena bayar juga. So kalau yang ada benda lain yang dia fail to comply, itu cerita lain lah. Diselesaikan dengan cara seperti yang dipersetujui secara bersama. And then slotting fee, ni pun rupanya adalah satu yang tidak juga beretika. Dan di US sebenarnya benda ni tidak dibenarkan kat US. So maknanya retailer charge a fee kalau nak letak barang kat space slot shelf, maknanya kena bayar. So siapa bayar paling tinggi, maka dia boleh letak di atas shelf-shelf, especially mungkin di tempat-tempat yang strategik lah. Tempat-tempat yang strategik yang mudah dilihat oleh pelanggan. So maknanya ni adalah slotting fee. Ini adalah satu sebenarnya amalan yang tidak beretika. And then dari segi sourcing, sourcing ni adalah di mana kita dapatkan. Kat Malaysia ni kita punya consumer tak concern sangat, tapi di US ada yang consumer very concern. Ada yang concern, nak tahu barang tu didapati dari mana, dibuat di mana. So adakah barang tu kalau dulu ada satu masa consumer di US reject barang tu yang dibuat di satu negara disebabkan mereka menggunakan buruh kanak-kanak. Disebabkan mereka menggunakan buruh kanak-kanak, maka cost production dia rendah, dan barang tersebut dapat dijual pada harga yang murah. Tapi dia dapat dijual pada harga murah sebabkan dia menggunakan buruh kanak-kanak. So ada berlaku sini di US, mereka menolak barang-barang yang didapati daripada negara-negara yang mengamalkan amalan-amalan yang dirasakan tidak beretika ataupun tidak adil. So ni yang berkaitan dengan sourcing. So kita kena berhati-hatilah. Tapi kat Malaysia ni kita punya consumer tak ambil tahu pun dari mana ada, asal ada, asal murah, asal berkenan, dia akan belilah. Tapi di US, mereka ada consumer memang very concerned about this thing lah. And then kita punya ethical behaviour for selling merchandise, product sold. Maknanya kita tak menjual barang yang salah. Tak menjual barang-barang seperti barang-barang tak rompak, barang-barang tiruan ataupun barang-barang yang dihalang dalam pasaran. Walaupun merchandise generate high revenue for retailer. So macam barang-barang tiruan ada setengah tu memang boleh dijual pada harga yang tinggi sebab dia boleh kategorikan sebagai barang tiruan yang berkualiti. Tapi macam mana pun tu tak salah lah. Sebab dia adalah barang tiruan, memang biasanya high revenue lah. Barang ni diproduce pada harga yang murah, dan diletakkan dengan brand yang mahal dan boleh dijual pada walaupun tak terlalu tinggi, tapi boleh dijual pada harga yang boleh memberikan keuntungan yang agak tinggi kepada retailer lah. And then slotting ni sama juga untuk selling, sama tadi. And then dari segi selling practice, so maknanya kalau kita beretika menjalankan perniagaan kita, menjualkan kita, maka kita akan mendapat confidence, trust, loyalty customer. Macam saya bagi contoh tadi jual durian. Kalau dah kerap sangat menggunakan taktik satu biji RM1, lama-lama pelanggan pun tahu, dah ramai yang terkena, maka mereka akan hilang keyakinan. So nampak lain kali orang letak pun RM1 satu, mereka takkan berhenti. Ini tipu ni kata, tipu punya style ni kata. So jadinya adalah lebih elok kita berniaga dengan cara yang beretika, yang boleh
mendatangkan kepercayaan kepada customer. Biasanya customer akan lebih suka kepada peniaga-peniaga yang menawarkan sikap etika yang tinggi. Mereka berterus terang. So macam contoh dari segi workshop kita, seringkali kita dengar bahawa pelanggan-pelanggan dipermainkan oleh workshop kereta. So barang tak rosak, dia kata rosak, dia suruh ganti. Lepas tu pada harga yang tinggi. Dan selalunya dia ni sana. So maknanya bila kata pelanggan tahu workshop tu mengamalkan amalan etika yang tidak bagus, maka akan datang mereka tak akan pergi ke situ lagi. Mereka akan pergi cari ke workshop lain yang boleh menawarkan perkhidmatan dengan cara yang lebih beretika. Sebenarnya kadang-kadang pelanggan ni tak kisah membayar lebih. Asalkan apa yang dibayar itu pada mereka adalah yang sepatutnya dan bukannya dirasa tertipu. Kalau dia rasa tertipu, memang dia tak akan percayalah dengan penjual tersebut. Ini adalah ethical behavior in retailer-employee relationship. So dari segi retailer dengan dia punya pekerja. So makna pekerja tak boleh menggunakan aset-aset syarikat dengan sewenang-wenangnya. So maknanya menggunakan masa untuk tengok personal, buat fotokopi dan sebagainya lah. So ini segi etika pekerja lah. And then dari segi employee theft, sama juga. Bagi setengah-setengah yang besar, yang SKU dia banyak, mungkin ada juga employee ni fikir, kalau aku ambil satu ni, orang tak perasan lah kan. Tapi ini adalah satu yang tidak beretika lah. The urge to get something for free and selling with the intention of resell for cash. So ini adalah satu juga etika. So maknanya kena pastikan bahawa sebagai employee, anda mempunyai etika-etika yang tertentu terhadap majikan. Itu saja untuk dari segi topik yang ke-6, legal and ethical behavior untuk retailing. So dalam retailing. So that's it for now. Itu saja untuk kita punya chapter yang ke-6. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Happy learning.